We interrupt our program to bring you this important message. Selamat datang ke episod terbaru podcast. Saja buat debor. Nampak macam kita teleport tak? Nampak macam kita teleport. Sebelum pada tu kita tunjuk dulu lah ni. Sebelum mulakan apa-apa nak tunjuk lah, kita dah keluarkan stiker. Masing-masing dah ada sekarang. Macam promo Oh nak kena tunjuk podcast. Jadi kita Tunjuk. Kita jual lighter bohas Jadi juga ni kat sini. boleh pause lepas tu zoom tengok. Tengok kita orang pun ada juga menjual, orang kata apa, InsyaAllah akan mengeluarkan merchandise Podcast di masa akan datang. Dan Bapa juga kita deng orang kerah, dah bersetuju nak membuka tabung lah untuk membantu Podcast di masa akan datang. Mana-mana sponsor ni dia dalam mood dah. Dia dalam mood kira ni ada cerita. tamu kita. Tamu yang sama tapi Memang kita dah dah berjaya terbangkan. Kita dah berjaya terbangkan tetamu khas kita ni. Daripada episod-episod yang 2 episod sebelum ni jatuh Jadi sendiri. sekarang kita dah ada di Balik ke studio Kota kita lah. Lalai. Kota Lalai. Kota Lalai KL. Oh, apa? Hutan Belantara. Orang kata apa? Belantara konkrit. KL Kota Lalai. Kota Lalai. Kota yang penuh tipu muslihat. Kata. Concrete jungle where dreams are made of. Penuh-penuh dosa gitu orang kata. Penuh-penuh dosa Itu kau. Kita semua. Kita Okey, bersama-sama. okey, kita semua. Bumi Okey, kita kita dah semua belum tahu. kita Kita tak semua tahu bersama. rahsia bumi ni. Okey, nampak. Wah. Bareta Dandan dengan dia Bareta tahu di rahsia kepala bumi. nampak dia punya falsafah dah keluar. Jadi macam mana yang kita tahu sebelum ni, episod yang sebelum ni dah berlaku kekacauan. Tak tahulah kalau kita dah dekat dalam studio yang kita dah azankan ni. Mungkin Azan- perkara-perkara azan. yang macam gitu tak akan berlaku lagi lah, InsyaAllah. Lain macam. jadi, Studio ni pun tahu kita penghuninya di sini. InsyaAllah dia kenal kita. InsyaAllah tak ada apa berlaku lah. betul. Sebab jadi- kita terbangkan khas kita punya tetamu ni daripada Johor Bahru. So agak rugilah kalau kita tak sambung. Kalau macam Cerita kalau kita yang lepas- korang lepas tu. memang betul-betul tengok lah kan episod hari tu benda tu nampak macam sekerat jalan je. Sebenarnya cerita kita tu sebenarnya banyak lagi. Rentetan ni kiranya rentetan lah dengan Sambungan Angker. Dia macam orang kata drama TV3 lah. Ni season 2 lah. Debor. Mak Debor masih ada. Mak Debor masih ada. Mak Debor ada dengan kita. Dan Mak Maulana Debor pun ramai. masih ada lagi. menambah Maulana orang masih kata apa? ada. Untuk Dengan menambah Maulanon. rasa. Dan Maulana percah. ni Maulanon. Jadi Jadi macam episod lepas tu kita menceritakan kisah-kisah angker yang berlaku di Johor Bahru. Tak juga di Baru. tak Dekat Johor Bahru. atas diri kita pengalaman kita semua. peribadi lah. Pengalaman peribadi. sampai- Sebenarnya sampai- hari tu yang penutup dia tu pun sebenarnya kita Agak terbantut lah. Agak terbantut dan diakhiri dengan cerita Deng yang tak sempat disambung kat situ. Ya betul. Sayanglah Dia sebenarnya. tercapai. Tak boleh nak mengira tempat lah. Angker tetap angker lah. Angker tak angker. Di mana-mana saja. Betul. Jadi aku rasa memang sesuai lah kalau kita mulakan balik cerita tu daripada kesinambungan cerita yang tu tadi. Yang tu episod lah, sebelum yang tu. ni. Yang itu. Aku ada Seperti yang kita tengok hari tu dekat dalam ataupun kita dengar daripada episod yang sebelum ni. Ya, betul. Deng was about to tell a story from from the time masa dia dekat belajar Kuala dekat Lumpur, ibu belajar kota. dekat ibu kota. Jadi Macam lagu boleh- ekspedisi Ibu kota cerita kan? Apa nama dia? Bukan Kota ibu kota. Okey. Teruskan. Okay, so sebenarnya cerita hari tu dia termati kalau siapa yang tengok sampai ke ujung, dia sampai ke aku cakap ibu kota, lepas tu dia turun cut. Jadi sambungan cerita tu adalah masa aku belajar di ibu kota. Kira sekarang ni aku datang tempat studio ni kira macam balik kampung tau. Lain macam KL ni dah macam kampung aku lah. kebanyakannya. Kita membesar kat KL. So bila di ibu kota tu, masa aku di college tu memang betul-betul di tengah bandar. Jadi seronok lah kan. Aku ada kawan, klik aku ada 4 orang. 3 orang lelaki include Diri aku kau, dengan ada satu lagi perempuan. Okay. So 4 orang ni kita berkawan. Jadi masa di ibu kota ni, Kota Lalai ni, faham Kota lah. Lalai Universiti kan? Kota Lalai Universiti ni malam kita ada kerja.
Kota malam Lalai malam kita ada kerja selalu di Jalan Dorai. Itu kerja ke? Selalu ada kerja waktu malam. So kita itulah Makan itu sup maksudnya situ kan? maksudnya kerja kita di waktu malam lah. Kerja melalaikan lah. Kerja yang melalaikan. Okay. Faham. Dia Mengerti. sebut sup tadi tu dah betul lah tu. Dah betul lah. So Aku makan sup. Sup lah. Makan sup. Sana sup kambing, sup lembu Betul. saya sedap. Kena Ah. dengan roti yang besar. Jangan Jadi- sebut. Tapi kat situ lah belakang bising sikit belakang. dia ada background music. Itulah orang kata So pelubuk masa Dia jangan yang sup kisah kambing ni tak terjadi beza lah. adalah Aku berempat jadi kita mencari pasangan untuk pergi ke tempat macam tu lah kan. Kira korang Okay. semua lelaki and yang 3 orang lelaki, 1 orang perempuan. Jadi 1 orang lelaki ni dia dah berpartner dengan 1 orang perempuan ni lah. So Okay. aku dan kawan aku Okay. lagi seorang ni nak mencari mencari pasangan untuk pergilah. Pasang ni Perlukan malam tu. pasangan buat kerja tu? Perlu tak pasangan? Perlulah. Dia memang berkapal-kapal macam gitu. Dia macam okay. group assignment. Group Oh, assignment. tidak ada faham. Dua. So bila aku mencari ni, aku jumpa satu, kawan aku jumpa satu. Jom kita pergi. Kita dah berparti-parti, balik daripada tu. Alamak terlepas. Balik daripada tu Berparti-parti. kawan aku yang lagi seorang ni yang jumpa juga bukan dengan klik aku tu, yang jumpa yang cari orang tu, dia berkawan dengan perempuan tu. Perempuan ni obses dengan dia. Dia terlalu obses. Jadi since that day pada kita rapat, assignment kita buat sama-sama, kita makan sama-sama, everything. Since that day dia dah tak lepak dengan kita orang. Maknanya since that day after you guys went out tu lah. Selepas tu Maknanya lah. tomorrow kita dah pergi college, okay. benda dia dah jadi lain lah. So dia dah tak lepak dengan kita orang. So aku dah tinggal bertiga. Satu lelaki dengan dua lelaki dengan satu perempuan ni. Yang lagi satu lelaki ni dia dah ke perempuan yang dijumpa di I see. Kalabu Malami tu. Di Kalabu kelab Malami. mandu tu lah masa tu. Okay. Jadi dia dah dengan perempuan tu. So kita macam pelik lah. Lepas tu dulu kita selalu lepak rumah dia. Dia memang orang KL. Dia duduk di Gombak. Jadi saya pula. So aku pergilah dia punya. Ana ente lah. Jadi Ana pergi dia punya rumah. Ana jumpa dia punya parents. Ya. Dia punya parents cakap apa Dia tak datang kulit semua. Ke dia macam dah mengelak korang? rally balik rumah. Dia dah jadi macam tu tau. So parents dia tanya mana dia tu kan si Pulan ni mana kan. Si Pulan. Dia kata tak tahu, kita orang pun ingat kan datang sini nak cari dia, tak jumpa. Lepas tu bila kita track down, dia dengan si perempuan tu. I see. So masa dia dah perempuan tu, kita dah rasa lain. So kita try tu bawa dia pergi jumpa yang klik tadi tu ada seorang perempuan tu. Bapak dia pandai ubat ke orang. Dia duduk dekat Ampang. Jadi bawa dia ni pergi jumpa bapak dia ni. Faham tak? Member ni bawa jumpa. Jadi rupanya bapak dia cakap ini dia dah kena macam santau. Dia dah kena santau dengan perempuan ni. Lepas tu aku pergi bawa perempuan tu personally, pergi ambil perempuan tu, bawa pergi rumah bapak dia ni. Perempuan yang dengan perempuan yang santau dia tu kan. dia sangkut tu. Sebab bapak dia ni bapak yang pandai berubat kan ni, dia nakkan nampak orang yang buat tu lah. Faham. So bila nampak tu dia cakap okay, confirm this is the girl yang santau my friend ni. Okay. So aku ambil masa bapak dia tengah dalam progress untuk ubatkan tu, dia minta aku hantar perempuan ni balik. Bila aku hantar, aku tanyalah dia, kau ni kenapa, apa kau buat ni semua kan? Maksud dia kata dia tak tahu. Lepas tu aku cakap, kau ada pakai barang apa-apa? Dia ada pakai satu tangkal tu, which is tangkal tu dia kata atuk dia kasih. Sekejap, perempuan tu lah kau tanya. Perempuan yang santau tu lah pakai tangkal. Dia pakai tangkal. Okay. Dia tangkal masa tu aku tak silap aku ni gelang. Okay. Dia gelang tu. Lepas tu aku tanya, kalau korang ingat aku ada batu cakap harimau ke? Bukan. Tapi Jamal punya tangkal aku tahu dia begitu kerja malam. Sebab dia dah lama kan pakai. Kerja Sebab malam. aku pernah cakap bapak aku pandai adalah ilmu sikit untuk ubat-ubat ke orang. Jadi aku telefon bapak aku, aku cakap, Walid ni ada cerita ni, ni perempuan ni macam gini. So dia tanya, lepas tu dia macam try to scan daripada jauh. Dia kata yes, dia memang ada benda tu. Dia mungkin dia tak tahu yang dia ada benda tu. Benda tu adalah daripada atuk dia. So if dia rasa dia tak suka dengan orang, so benda tu akan react. Faham? Kan? So macam dia tak nak yang member aku ni rapat dengan kita orang, so benda tu react untuk tarik member aku ni ke dia. So maknanya kalau gitu si tak tahu hantu ke apa benda ke, dia suka
dah member kau ni lah. Pasal dia cuba untuk pisahkan member kau ni dengan sebab member dia yang dah lain obses dengan member aku. Jadi member aku ni terlalu rapat dengan kita orang. Jadi sekarang ni dia nak take control of dia punya relationship tu. Dia nak dia ke dia sajalah. Dia nak attention tu saja. So member aku ni dah bencikan kita orang, dia dah pergi ke perempuan tu. Apa family pun dia abai everything kan. So bila ubah kan tu. Ya, faham. Dia Teruskan. aku yang kena santau ni muntah-muntah. And at one point tu bila dah after few weeks tu kita orang lepak dekat Bukit Antarabangsa dekat Mamak tu. Aku yang klik 4 orang ni lah, kita orang lepak. Lepas tu perempuan ni datang sekali. Jadi dekat meja makan tu dia ngomel macam mulut dia macam baca something kata. Tapi tak keluar bunyi. Tak ada, dia macam gitu. Sebab masa tu diorang dah teruk tau. Diorang dah kena teruk. Jadi aku tak kena. Among 4 of us, 3 ni kena, aku tak kena. Sebab aku rasa bapak aku ada dindingkan aku ke everything lah macam tu kan. Jadi arwah bapak dia macam Mufti Meng. Tu kenal? Mufti Meng. Macam tak adalah Mufti Meng. Anak ente dah betul lah. Jadi bila dia buat macam itu, aku panggil lah dia, kau datang sini. Nama dia Putri lah. Tapi Putri banyak Putri kat Malaysia lah. Tapi nama dia Putri. So aku easy for me to cerita benda ni lah. So Putri, aku cakap dia, Putri, kau buat kat aku lah. Asal kau buat kat diorang ni, kau kacau diorang ni. Dia mulut dia macam aku tengah cakap ni mulut dia. Serius lah? Dia macam ngomel-ngomel gitu. Macam tengah dia macam membaca chan lah. Dia tengah chan something. Ngunyah kangkung kot. Ngunyah sirih. Sambil tu makan cengkeh. Sambil tu yang lain ni muntah-muntah. Tambah masa tengah lepak tu, yang perempuan yang aku bawa pergi Kalabu malam ni tu ada dekat tempat tu. Kalabu malam. Dia pun ada dekat situ. Dia pun kena. So dia tu muntah-muntah kat mamak ni tu. Astaghfirullah. Serentak semua. Tak. The thing is like muntah terus. Muntah dekat betul-betul dekat lantai mamak tu. Lepas tu mamak buat relax lah. Mamak macam, air dia dah suruh, dia macam dah panik ke bercerita apa semua lah. Aku muntah cakap dah aku pergi kapak masuk kereta. Lepas tu aku call bapak aku lagi sekali. Mufti Meng. My Ghostbuster father. So ni aku baca lah apa-apa sikit macam gitu. Bawa balik pergi jumpa yang bapak yang pandai ubat kan ni. Pandai ubat tu. Sebab dia ada kat sini kan. So bawa jumpa. Lepas tu benda tu sangat kecoh gila sampai last end up kita dah malas lah. Dan kau nak sangat dia kau pergi lah. Kita dah tak nak macam sampai diorang dah give up lah benda tu kan. Sebab aku cakap dengan dia, kau buat aku. Tapi dia kena tak? Siapa dia? Lelaki yang dah kena tu. Dia macam jadi tongong macam kata apa, jadi sayur lah. Jadi sayur. Dia macam ikut kita gitu. Bodoh lah. Mak dia Vegetative state lah macam. dia jadi macam gitu. Faham. End up kita recuperating stroke patient. Reflex ball. Stroke ball. So end up dia benda tu tak settle pun. Sampai aku dah habis dah grad, aku dah balik JB, aku dah buat hal aku. Sampai sekarang ni aku tak tahu what happened to them. Tergantung gitu lah. Tergantung sepi lah. Kiranya macam dah malas lah. Malas nak fikir, lantak dia orang lah. Tapi fikir macam yelah kita di tahun masa tu 2012 2011 macam gitu kan. Ada lagi orang yang main benda-benda. Aku asyik lupa je kita sama umur. Bila menghantar ni kan, time belajar, post laju. aku rasa pernah cerita kat korang yang masa aku dekat UK. Kat UK. Tapi cerita sikit. Ini interesting tu. Lebih kurang pernah dengar kau boleh cerita. Dia lebih kurang. Long story short, masa tu aku study kat UK. Ni time belajar macam kau cakap, zaman sekarang pun still ada. Tapi yang case yang jadi dekat kita orang ni kat UK ni lagi sebab kat UK tu student bukannya bayar macam degree ke diploma A level, ni memang dah level PhD lah. I see. Dah pengajian habis dah. PhD, pengajian habis dah. Anjir, kena dia kisah pendek dia. Student PhD ni dia berkawan 2 orang perempuan. Melayu lah. Melayu. Di orang Malaysia lah. Memang orang kita je lah. Orang kita. Tapi dah dia level lesbian ke? Perempuan. Tak, mereka berkawan. Okay. Berkawan. Best friend. Normal friend. Macam on the surface nampak macam selalu kelas sama-sama apa semua kan. Diorang lunch apa semua, buat segala benda bersama lah. Sebab standard student Malaysia bila pergi keluar ni dia macam masih sama-sama. Faham. So student PhD A
yang si mangsa. Dia berkawan dengan yang Pelaku, kawan dia ni, pelaku. kawan dia pelaku ni. Pada mulanya tak ada syak apa-apa pun. Okay. So berkawan. Ni baru first year kenal. Okay. Lepas tu bila dah sampai sana, dah study. Dalam kelas dia orang tu ada lagi seorang lelaki, student Malaysia juga. Okay. So si mangsa ni mula-mula macam serabut ada ni, biasa lah macam kacau-kacau, kena kacau-kacau kan. Lepas tu macam lalas okay, jadi macam suka sama suka. Bila dah start suka To sama that guy? suka to the guy. Okay. So dia orang makin rapat lah. Lepas tu bila dia orang ni dah makin rapat, kawan si Pelaku, mangsa ni rasa pelaku tu macam lah. mahal pula kan. Mula-mula kita best friend dah sampai UK PhD Jenis-jenis semua. kawan yang sebelum Tomorrowland lah kiranya. So dia jadi macam iri hati. Yelah, why you tinggalkan aku Dia rasa macam kau dah kawan dapat, aku tapi bila kau jumpa jantan macam ni perangai. macam mana? Macam TikTok video tu Ya, tadi. possessive Sedap, lah. dapat Possessive tu orang. friendship. Betul tak? Walaupun bukan kekasih. Dia orang yelah, bukan, dia aku bukan faham, aku jenis faham. apa, tapi dia macam dengki. Ada rasa lah. Dia dengki. PhD lah, perasaan Sampai rasa satu dengki. petang ni, dia orang student PhD macam ada office dia orang sendiri lah. So dia orang nak buat research apa semua kan. Sampai satu petang ni tiba-tiba dia sekarang masa tu dah tunang. Sekejap dia orang kenal tak lama sebab yelah dah Yelah, dah macam tak dah boleh kontrol nafsu semua lah senang kan. cerita kita tunang lah, kita Dah plan winter kahwin. sunata kan. Oh, London pula. So si tunang kepada si mangsa ni call kawan kenalan kita orang dalam grup kita orang ni, kita orang panggil Mak Din. Dia ni memang keturunan, aku tak ingat lah wali mana satu. Hokage lah. Dia belah Kelantan je. Maulana juga lah. Dia keturunan dia memang semua boleh pandai membelah bumi. Kona abound rasa. Membelah bumi. Okay, lepas tu? Lepas tu si tunang kepada mangsa ni, dia call lah Mak Din ni. Dia cakap, Mak Din, Something is wrong aku lah. tak ingat apa nama Mina ni, tapi si mangsa ni cakap, dia ni macam tak betul je, macam kena kacau. Sebab faham. dia dah start mengacau. Dia Faham. memang macam dah Aggressively lah. bila dia dengan tunang dia ni, dia? tiba-tiba dia macam flip terus macam wah. Apa mu? Tak masuk akal lah, tak masuk akal. Apa siapa gitu lah. Lepas tu dekat office tu Mak Din pergi dah berubat sikit. Masa tu dalam petang, so dalam pukul 7 time kat situ Gila dah settle. Macam okay, dah lega, dia tak ada meracau, tak ada apa. Tapi sebab nak keep track, nak jaga apa semua, nak monitor lagi, so bawa lah ke rumah sewa Mak Din ni. Dalam rumah sewa ni semua student-student Malaysia jugalah. Geng-geng JRS, kita orang geng rumah sewa. So kita orang macam pelik apa pasal Mak Din mau balik, dan dia datang rumah apa semua kan, tak pernah datang lepak apa semua. Lepas tu time tu dia dah baring, dia dah tengah berehat dalam bilik Mak Din. So kita orang tanyalah ada apa jadi kan. Dengar dia macam kecoh tapi tak tahu sebenarnya apa jadi. Lepas tu Mak Din ceritalah balik, dekat office kena kacau. Lepas tu Mak Din dah boleh suspect lah, ni orang buat. Sebab tiba-tiba. Lepas tu okay apa semua, dia tengah baring, aku ada dalam bilik tu sajalah nak tengok kan. Dia tengah bercerita, Mak Din yang tengah bercerita apa yang jadi petang tadi. Katakanlah okay, ni bilik, aku memang kat sini, sini pintu, dekat engkau tu itu katil yang dia tengah baring. Si tunangnya ni ada dekat sebelah, duduk atas kursi, Mak Din kat sini. Tengah borak, tahu macam mana apa benda entah Mak Din sebut. Tiba-tiba si mangsa ni tengah baring, tengah baring, dia bangun, dia pandang straight kat Mak Din. Lepas tu kita macam asal ingat dia macam terkejut ke apa, penat ke sebab dah meracau satu hari. Tak pasal-pasal melompat macam beruk. Habis melompat atas katil lu, duduk ada poster dalam bilik tu, dia cakar habis apa semua, dia jatuh memang dah meracau. Time tu dah pukul 8 macam tu, dah malam. Masa ni winter, so 8 tu, pukul dah 6 tu gelap pun lah. pukul 6 tu pun memang dah gelap. 8 ni memang macam tengah malam. Faham. Dah sunyi. Kita orang macam what the fuck. Jangan cakap dalam rumah ni nak jadi lagi. Memang jadi lagi. Duk mengacau. Mak Din cakap tolong pergi ambil Malay sikit lah. Dia ada garam. Ambil garam dalam bilik dia. Tengah nak ambil ni, kita orang duk pegang meracau daripada pukul 8 sampai pukul 12. Duk membelah bumi kat situ, kat tengah-tengah UK sana. Macam what the fuck. Masa tu semua orang dah cuak sebab first time dia orang semua macam jumpa. Lepas tu tengok pula depan muka memang orang tengah jenis. Ya, experience benda tu kan. Nasib baik Mak Din ada Tok Mo nak cek susah. Itu masa tu. Tapi itu pun pening sebab
Yelah Pak Din ni dia pandai lah baca-baca apa semua. Tapi benda ni bukannya kita faham. sepak sekali terus settle kan. So daripada pukul 8 sampai pukul 11 tu daripada pukul 8 sampai pukul 11 duk meracau, menjerit. Masa tu takut juga. Satu lagi yang kita orang takut, jiran. Faham? Sebab macam mana nak explain? What for mate? Ya tu. Itu total different world. Sebab dekat UK kan. Dia orang believe Dia orang vampire. benda semua. macam tu. Frankenstein. And selalunya benda tu dalam movie je bagi dia orang. Tapi dia orang mesti ada ada juga. Ada, exorcist memang benda ada. tu. Tapi tu lah, sebab kalau kat Malaysia senang bila orang datang. Faham. Kena, Ada lingkungan agama UK, kat Malaysia UK, lah. Kalau kita kat sini cakap, oh ni kena kacau. So Ustaz boleh kita, panggil lah. kita tengah cuba lah. Tapi Faham. malam tu sampai pukul 11 tu tak ada apa, dah tu settle. Sebab takut jadi lagi, so dia tumpang lah bermalam kat situ. Settle. Tapi yang lain semua yang ada dalam rumah ni, termasuklah aku, tak balik rumah lah, duduk rumah tu je lah kan. Satu katil 6 orang duduk macam tu baring tidur. Nak lagi best esok pagi bangun. Dia bangun, dia macam, oh minta maaf semalam tak tahu, tak sedar apa jadi apa semua. Oh, kira dia meracau malam tu. Tu lelah lah. Dia tu Lelah lah. terus gone. Gone lah. Tidur, Okay. sleep. Bangun pagi esok, dia macam cakap lah minta maaf apa semua. Dia tak tahu, dia memang tak boleh kontrol lah. Benda ni tak boleh kontrol. Lepas tu nak berterima kasih, dia tolonglah masak breakfast pagi tu. Tengah masak apa semua, ada lagi seorang kawan kita orang, Awak Nat. Dia tengah berborak dengan si mangsa ni dekat dapur. Tengah berborak, kita orang kat depan. Borak. Lepas tu tiba-tiba Awak Nat ni pula kecil. Awak Nat nama dia. Awak Nat kecil. Nama dia? Nama dia Nat Zira. So kita orang panggil Awak Nat. Oh, aku kenal. Yang panggil Wan-Wan tu dia kan. Bukan Awak Nat ni pula dia yang kecil. Dia tahu Wan-Nat tu kan. Kecil sahaja orangnya. So dia daripada dapur, dia berlari sampai ke depan bilik kita orang tengah lepak ni. Berdegung. Kurang. Tolong tu jadi lagi. Macam what the fuck. Pukul 10 pagi. While she making breakfast. Dia dah siap. Asyik baik. Pukul 10 pagi pula. Pukul 10 pagi ingat dah settle lah malam semua ni. Ni tak masuk akal. Tengah-tengah pagi pukul 10 macam ni. Alamak, nak jadi ingat lagi. malam je kan. So daripada pukul 10 Time zone Malaysia. So daripada pukul 10 sampailah pukul 12 bersilat lah lagi. Tapi ni kali ni lagi teruk. Memang meracau gila babi dekat dapur tu. Masa tu ada dalam 5-6 orang laki saiz-saiz aku, saiz-saiz kita lah. Tengah pegang dia dekat dapur tu, tahan dia ke bawah sebab takut meracau, ambil pisau ke apa lancau apa semua kan. Oh sorry, jauh pula. So tengah pegang macam tu, lama daripada pukul 10 sampai pukul 12. Benda yang kita orang duk takut daripada malam semalam, takut jiran bising ke apa. Tengah pegang ni, ramai-ramai kat dapur. Daripada dapur tu hallway straight boleh nampak pintu depan. So pintu depan tu pula ada macam window pane kaca. Memang Conjuring lah. Boleh nampak macam lembaga kat luar lah. So tengah macam pegang ni, lepas tu bunyi ketuk kuat gila babi kat pintu. Ketak. Lepas tu bunyi macam orang jerit, open the door. Macam what the fuck, siapa sial. Ingatkan jiran. Sekali Kita orang tak tahu je lah dulu. Tengah pegang lagi ni tengah mengacau ni. Mak Din kat tepi dah baca macam-macam semua. Lepas tu kawan dia lagi seorang ada kawan dia perempuan datang juga pagi tu, pun tengah menjerit-jerit macam, kau keluar, jangan kacau member aku apa semua. Ni bukan yang membuat ni lah, ni ada kawan lagi seorang kawan perempuan. Kita orang tengah pegang. Tiba-tiba dekat tingkap dapur, kita orang tengah pegang macam ni, tingkap dapur kat sini boleh nampak dalam dah ada orang ketuk, pusing semua, terus keras. Polis sahaja. Polis tu badan besar. Aku sedar memang 7-Eleven lah. Memang besar. Dia ketuk cermin tu, dia cakap open the fucking door. Kita orang dah macam fuck. Memang pelik nak mampus lah. Ramai-ramai lelaki duk pegang perempuan seorang kat dapur. Kita orang tak boleh nak buat apa. Muka ni yang paling kena bercakap lah. Buka pintu, dia tanya, apa yang korang tengah buat kat dapur? Laki ramai, tiba-tiba ada perempuan seorang. Dia masuk, dua-dua polis tu masuk. Si pundek ni senyap.
Kena kacau tiba-tiba. Senyap, like Aduh. senyap. Mula-mula kita orang macam aduh macam mana nak explain. Kang Cakap menipu pula. cakap direct je tak masuk Tak akal faham. bagi dia orang kan. Lepas tu duk pening macam ni. Lepas tu yang kawan si perempuan ni dia dah sebut-sebut dah macam she being possessed, like some demon shit macam aduh kau sabarlah kan. Sabarlah, betul. Polis tu dah nampak 6 orang lelaki duk pegang seorang perempuan atas lantai ramai-ramai macam tu. Kita macam dah macam mana sial ni. Lepas tu kita orang cakap mula berlapis lah cakap tak tahu maybe some seizure ke apa benda kan. So kita orang tengah nak pin her down so dia tak hurt herself ke apa benda kan. Lepas tu polis tu cakap jiran dah complain tu yang dia call. Dia cakap daripada malam semalam. Lepas tu kita macam shit. Sebab malam betul dah lah. bunyi perempuan menjerit macam so macam takut jadi benda pelik-pelik lah. Faham. All this while yang kita orang tengah explain ni, si benda tu senyap keras je. Siap boleh bangun duduk buat tak tahu. Lepas tu Kau patut rekod tu. time tu lupa memang tak lah, cukup- yelah, memang tak faham cukup juga. tangan lah. Lepas tu yang Kau ada boleh pasang kamera. Sekejap, aku sekejap. setting tapi nak test mic dulu lah. Siut. So si Kawan. kawan dia yang perempuan ni tak puas hati. Dia terus maki lah benda tu. Kau polis datang kau senyap. Tadi bukan main. Daripada malam semalam bukan main. Lepas tu entah apa benda dia baca apa semua. Macam ayat aku untuk ingat lah. Rukiah lah. Lepas tu start menggelupur balik. Oh. Start menggelupur balik. Depan polis lah. Depan polis. 2 orang polis ni. 2 orang masa tu tengah marah, tengah pelik. Apa benda korang tengah buat ni yang tak masuk akal. So start mengacau balik. Kita orang pegang balik. Polis tu? Tengah pegang ni. Semua tengah try nak hold her down. Lala aku cakap senang je. If you don't believe any of the things that we said, you try to hold her down. Dia pun tolong lah. Dah ada 5 orang Plus the termasuk police. dia. Dia pun terangkat. Shit. Dia memang tak memang benda tu dah. So dia macam terus dia pusing belakang, suruh member dia call ambulance suruh datang. Daripada tengah marah, dua-dua tengah macam dah gigit kuku dah macam what the fuck is going on there. Yeah, true. So memang time tu memang tak masuk akal lah. Last dalam 20 minit macam tu ambulance datang, check. Semua check out. Tak ada apa pun, tak ada history, tak ada masalah. Dari Kesihatan semua tak ada. scientifically Clean lah. memang tak boleh nak diagnose langsung. So dia macam tak ada nak buat apa. Pelik kau. Kesudahannya esok tu juga memang beli flight terus balik dia. Balik macam mana? Balik KL terus? Balik KL. You guys imagine kalau dia meracau dalam flight. Itu kita orang risau tapi tak ada apa, Alhamdulillah, tak ada apa baik dia. tu. Non, kau bayang non. Tapi yang kelakarnya dia, Gila, macam siap. mana kita orang dapat tahunya, lepas berubat apa semua dia, bila dia dah balik tu, Mak Din dia macam tanya family dia apa semua, tolong scan. Memang si kawan dia yang mula-mula tadi tu je yang macam memang dengki, hantar. Tak tahulah ikut mana dia hantar. Dia boleh hantar jauh-jauh. Dah sampai ke UK dia bawa benda tu, duk hantar ke orang macam ni. Kesnya dengki lah macam ni. Dia tak suka. So kau ada ambil tahu pasal perempuan tu lagi? Mangsa. Aku paling berani. Paling berani. So memang benda tu habis macam tu je lah. kesudahannya dia orang balik. Yang pelaku tu kat mana? Berlakunya dekat UK. Kat masa korang tengah sibuk-sibuk Dekat buat rumah gini. sewa. Lain lah. Rumah sewa Mak Din lah, yang dia bawa daripada petang semalam. Oh tapi dia keras je lah. Dia tak nak mengaku lah. Of course lah kan. Tak ada. Dia tak Oh, sedar tak, pun. bukan pelaku tu tak ada. Pelakunya pelaku. tu kita orang dapat tahu siapa. Mak Din memang tahu siapa. Tapi bila macam berselisih ke apa kan, macam dah kita orang yang dah tahu ni jadi takut lah Kang tak pergi depan muka cakap macam tu, kau pula yang kena. Lala buat tak tahulah. Kesudahannya memang kita orang try to avoid to jumpa si pelaku ni. Yelah, kau nak report polis pun takkan boleh nak Tak Ya, boleh nak buat apa. Benda tu tak boleh ada tak boleh legit nak reason proven apa semua. scientific. dia tak ada akta pun. Kau hantar sihir, aku pun sebut jaga. Tak adalah angker sangat tapi dia relate Actually dengan masuk juga sebab is your pengalaman with those things kan. So macam bila kau cakap And benda tu dekat overseas, so it's agak very janggal lah. orang dah Jarang-jarang berlaku cerdik lah. macam mana pun kadang-kadang benda-benda macam ni Kalau still kita nak terlibat cakap juga. moden, mungkin Malaysia baru negara nak membangun masih kan. Aku tak rasa benda ni modernisation lah. Aku tapi rasa ni dekat memang negara maju pun benda macam itu masih ada lagi. Ya betul. Sebab yang aku pernah tengok dokumentari ni lah, it's not angker lah. Yang membuatkan aku really sayu bila korang pernah tengok yang Japanese punya suicide rate yang dia orang mati kat rumah tu.
Kira kau dah lost your job, kau dah tak ada duit semua, they just die at home, you know. Memang diorang sampaikan banyak gila suicide rate dekat gitu kat rumah. Sampai ada like their own cleaning squad, you know, for all those type of cases. So macam diorang kan macam kau ada tuan rumah kan, kau contoh bukan tuan rumah lah, yang penjaga flat-flat tu. So kau nampak berbau kan rumah. So kau tengok dah reput dah. Reput dia as in dia punya rumah Jepun tu kan kayu kan. Ada apa tu, nanai yang putih tu, yang ulat-ulat sampah tu kan. Oh, maggots. Maggots tu dia dalam sebati mayat. Maggots tu kat bawah dengan paken tu. Paken pula, kayu pakai tu. Maknanya kau kalau ikut logik ni, macam mana kau nak angkat mayat tu? Pakai ni tu, skop tu, shovel tu. Oh, sebab dia dah melekat. Melekat. Memang aku tengok sayu Sudah babe. lama ada mati. So Itu kau memang bayangkan, rumah tu sendiri dah kau bergantung. bayangkan soul orang tu macam mana. Dia kira macam kau dah give up with the world, kau just dah tak nak gerak, kau mati gitu. And then dia punya rate tu high betul kat situ, kat Japan. Sampai ada squad squad cleaning. So dia akan datang, dia akan cuci semua. And then ada orang sembayangkan flat tu. Kau gila tu macam, seriously, I mean apart from the angker thing yang supernatural things lah. So orang kata apa, our mental issue pun might lead to that. I'm pretty sure memang all the houses yang jadi benda macam tu kan, mesti confirm ada tinggalkan there's sesuatu some lah. shit, some spiritual betul, shit betul. lah. Dia Cannot dia- deny lah. Bagi aku benda tu bukan rumah je lah. Anywhere jugalah. Aku kalau nak ambil, aku kata aku punya experience kan, aku kan always on the road dengan mak aku kan hotel property and everything semua kan. Oh, cerita hotel tak tahu tu. Hotel, setiap hotel ada tu. Boleh cerita non, jangan sebut nama non. Aku tak sebut nama lah. Mana tu Risau Jamal nak check in ke benda Tak, tu. lepas ni kau kena beritahu aku, so aku tak pergi dah situ. Itu memang tak deny lah. Minta orang kata apa, Itu aku tak boleh payah sebut tolak nama. lah, tak boleh abaikan lah. Itu semua tempat memang ada. I Yeah. think almost every place that I have checked in ke, ataupun mak aku punya property ke, ataupun tempat aku kerja ke, Pasti benda ada ke, lah. there's definitely memang ada satu bilik yang memang dia orang tak akan bagi orang ambil. For every hotel, every property. Oh, faham. Because of something macam Dia just someone memang tak die bagi. Dia ke just apa. memang tak bagi orang. Ah, Dia kau setengah jangan kacau. certain Kau places sendiri memang je. kalau dapat tahu dia punya secret tu, dia akan bagi tahu lah what happened, apa jadi. Bilik ni ada orang bunuh diri ke, bilik ni dulu ada orang lompat ke. Faham. Dia akan tutup, memang bilik ni memang ada gangguan ke, macam mana ke, Ya. kan. Dulu arwah bapak aku masa he was an auditor tu, memang selalu pergi kursus and everything semua. Checked in into one hotel with his group. So seorang masuk bilik masing-masing and everything semua. The friend was fine. Dia pergi dengan seorang member dia yang kerja sama company was fine. The moment that night dinner hilang. Tak turun dinner. Call hotel punya room, tak angkat. Lepas tu barulah bawa receptionist bawa naik atas, buka pintu masuk dalam. Member dah mati atas katil, mata terbeliak macam looking at faham, something faham. on top of. Holy I don't know whether it's a heart attack ke apa benda ke, but dia orang cakap bilik tu memang ada isu lah in that sense lah. Why the fuck they put him in that room? So that's why dia tengok atas. Tapi some people kalau dia orang bawa masuk, macam contoh you just started work, So they and don't you don't really know anything about the hotel, you don't know anything Yeah. about the property and what not, benda semua. Macam one of the properties dulu, this rumor, this place where I always stay, rumor is that dia sebab dia bersebelahan dengan kubur. Tahu, dia punya property tu betul-betul sebelahan dengan kubur. Setiap malam memang ada orang pakai baju kebaya tau, jalan-jalan pusing kat resort tu. And so the thing is aku tak pernah jumpa Aku pun debur kat Aku ni, tak Man. pernah jumpa Bayar jangan main man. Debor. Tak pernah jumpa dekat property tu. But every time bila kau dah balik keluar makan malam ke what not ke, in that area bila dah malam tu, tempat-tempat ujung-ujung ni kan, memang betul-betul gelap, there's nothing. Faham? So when you enter the property, kau nak masuk kat bilik tu, the Run a walkway hallway. and the hallways are so Ui, long. seram sih. Kan? Limit ah. And benda tu bila kau teringat, automatically kau dapat the goosebumps. Faham. And then sometimes saya cakap, if you take the room, anda kata if you get the room closer towards the graveyard, towards the cemetery tu,
macam-macam lah. My mind will play with me lah. As in, macam aku duduk dalam bilik kan, buat bodoh, tengok TV ke, makan chicken wing ke kan. Itu favourite aku dulu lah. Memang duduk dalam bilik, order chicken wing, sedozen, 2 dozen, bedal makan dengan adik aku, bedal. So kadang-kadang mak aku meeting sampai lewat malam. Kadang-kadang in my mind macam dengar bunyi orang main, dengar bunyi orang main gong, dengar bunyi orang main apa, all this traditional punya apa ni, apa dipanggil tu? Gamelan. Gamelan. Tung ting tung ting. Tapi Salamah betul yang tu. main kan. So macam kita orang yang masih dekat rumah tu kan, benda tu jadi kat dapur. And then rumah tu, it's a family house. So belakang tu ada yard, lepas tu dalam yard tu dia ada macam storehouse kat belakang. Oh faham. So Bangsal lah. and tak ada lampu, bukan bangsa tu, memang like it's like a Another mini room house by himself. Oh okay faham. Another mini house. Dalam tu ada 4 bilik. Dia orang letak barang. So memang Besar. tahu tak ada siapa masuk, tak ada siapa keluar. And then yang lagi bestnya, dekat dapur tu dia ada extension macam like a lounge kat bawah tu. Ya. Nak dekat sebulan enggak ah. Jenis bila malam siapa-siapa yang nak pergi dapur kena berpasangan. Semua tak berani. Faham. Ui tak berani Sebab kadang bila kita dah tahu something happen there ke apa kan, macam ni, kalau kau dah tahu uish, benda tak ada pun boleh diadakan dalam kepala sendiri. Cuak tu dengan hotel hallway pula jenis panjang-panjang. Bila kau cerita pasangan ni, aku teringat satu cerita lagi. Jadi Ini kau jadi cerita apa, Mas? ini jadi masa college time aku, tapi bukan dekat college lah. Bukan dekat Kota Lalai lah. Di Kota Lalai. Kota Lalai. Di Kota Lalai, di tengah bandar, di tengah ibu kota. So Bandar bukan bandar. ya, main Dah bandar. masuk KL. Dah bandar. Ni hantu bandar. Aku ada like what I said in previous episode, aku suka mencari, aku suka explore, aku suka Cari pergi penyakit. rumah-rumah terbiar. Sikus lah Aku macam suka- gitu lah. Jadi usually dulu aku banyak jalan dekat Bukit Antarabangsa, dekat rumah-rumah Favourite lama. lah. Macam tu favourite lah tempat-tempat gitu. So at one time ni aku ada a few friend datang from Perak. Datang, aku masa tu aku duduk Ampang. So dia datang. Total of us is 12 person lah masa tu. Ada 12 orang. Jadi kita pergi, diorang cakap, jom lah, aku dengar kau suka cari ni kan, mesti kau ada tempat-tempat yang Awesome lah. macam gerun kan. So kita pergi, we go to, masa tu kita pergi ke Highland Tower. Masa tu Favourite lah. Highland Tower punya cerita ni memang A lah, memang gila babi memang cerita kan. Pergi ke Highland Tower. Masa tu pergi Highland Tower 3 kereta. So aku cakap, kalau kita pergi naik 12 orang, hantu pun lari. Okay. What if kita jalan 2 orang? So 2 orang, another 3 minit, 5 minit macam tu, 2 orang lagi jalan, 2 orang lagi jalan, 2 orang lagi jauh jalan. lah dari lokasi nak pergi tu. Tak, just Betul-betul depan dekat Highland Tower tu lah. So dia jalan, dia explore. So nanti another 1 hour kita jumpa kat sini. Kita set time. Another 1 hour kita jumpa kat sini. Lepas tu Aku jumpa esok pagi. so Dia another masuk 1 kereta hour tu kita macam, jumpa kat sini. So bila dah jalan ke 2 orang. Okay, bila dia turun balik kat situ dah 1 hour tu, okay, aku dah kira lah. Aku count, dah head count everybody, ada 12 orang. Okay, naik kereta, kita jangan cerita. Kita turun, kita pergi lepak kat mamak, kita cerita kat mamak. okay faham. So bila sampai je dekat mamak tu, tengah duduk belum order, ada makcik jual tisu datang tau. Makcik jual tisu buta. Allah. Ada orang bawa kan, biasa kan? Orang jual Pagi-pagi tu tisu. dah. Dah 2-3 pagi tu. Tak, masa tu dah around 12, 1 o'clock macam itu lah. Oh korang pergi time tu pukul berapa? Dalam pukul 10, 11 Malam. tu. Oh okay. Tak pagi sangat lah. Tak, belum sampai ke pagi okay. lah. So makcik jual tisu ni dia buta, dia bawa, ada orang guide dia lah datang. Dia nak pass tisu tu, lepas tu dia cakap dekat kita, kat meja kita ni, nak apa nama dia, anak salah bawa orang, pergi balik tempat tadi. Dia cakap, mak ai, cakap dia macam mana kan. So aku tengok kau, aku tengok kau tak percaya. Kau tengok dia tak percaya, dia tengok kau tak percaya. One of us is not one of us. Kau faham tak? Damn. Kau tahu tak? Maknanya yang kita, salah seorang daripada kita ni bukan kita. So masa tu around dalam 4 orang perempuan, 6 orang lelaki lah macam tu. Macam gitu, tapi yelah, most faham. of us Ada is lelaki pasang-pasang lah. lah. Most of us is lelaki lah. So kita, okay, aku cakap relax, jangan panik, relax. So kita semua masuk kereta. Kita masuk kereta.
kita pergi balik tempat tadi. Sebab Makcik ni dah pesan kita dah salah bawa orang. Okay. Maknanya kawan kita ni tertinggal satu ni. Tapi kita kira ni cukup ni. Tapi tak tahu siapa kok. Kita tak tahu. Sebab tu aku cakap, aku tengok kau kata, Oh itu lagi kau siapa? siul. Jangan tunjuk ke Jamal. Jangan tunjuk. Kau betul kau kejal. Macam tu kan. Kau pun tak percaya aku ni Betul lah, ada betul. kan. Jadi masuk kereta pergi sana, horn. Tapi everybody in the car. Horn tak ada apa. Lepas tu sekejap lagi, okay lah kita decide kita turun. Buka pintu, everybody must get out. Tahu, jangan ada yang tinggal. Sebab takut nanti kita tukar kan. Faham. Kita jalan sama-sama. Bila kita tengah tu buka apa nama dia? Kita high beam kereta. High beam, Kita high beam kereta kita jadi one of us tu dia datang daripada sana. Korang Perempuan. Dia adalah yang ajak aku pergi cari tu. I see. Tahu, dia yang ajak. Pasal aku pusing belakang, aku tengok dekat belakang. Tak ada pun. Sebenarnya tadi dengan kita. Astaghfirullahaladzim. Dia dah tak ada. Gila. Aku pusing belakang mana? Mana dia kan? Dia tak ada. Dia datang daripada sana. Aku cakap, aku marah lah. Kau macam mana kau boleh terlepas? Aku dah suruh kau partner pegang tangan, kau jangan terlepas. 1 jam. Kan. Dia kata aku memang pegang tangan dia, tapi at one point tu masa tengah naik tangga dia terlepas. And then dia capai. Masa tu memang gelap. Aku jadi faham, pakai lampu aku faham, kat aku handphone faham. dia. So dia capai lagi sekali tu, dia pegang tangan dah berbulu dia kata. Tangan tu dah bulu. So dia lepas lagi. Dia lagi dekat situ. Faham. Dia Selalunya macam pusing-pusing. itu. Dia turun tangga tak sampai ke bawah tau. Cakap aku tak naik banyak pun. Aku cakap dia kata dalam third floor je macam itu kan. Turun kat bawah. Turun kat bawah. Dekat atas. Dia tak sampai bawah. Tak habis lah kiranya. Aku tu ambil, aku angkut, aku bawa balik rumah. Mamak pun lepas. Tu cerita. Yang tu terus demam. Memang yang tu terus demam. Dia cakap, gila. Bila aku fikir balik kita maknanya kita tinggalkan dia tu. Dah pergi mamak. Berapa lama dah tu, dalam 20 minit macam itu. Dia maknanya dia sorang-sorang ambil kat situ. Dia lah perempuan kan. Memang serik masa tu. Lepas Tapi aku tengok Tuhan tu adil. dia minta kan. Makcik tak nampak mata. Makcik nampak hati. Lepas tu yang perempuan ni minta nak tengok. Nampak dia. Betul. Tuhan tu adil lah. Tapi benda ni memang Jangan bila buat kau main fikir balik dia cakap tu kan, nak salah bawa orang, pergi balik tempat tadi. Macam mana dia tahu kita daripada mana? Macam mana dia tahu kita buat salah bawa orang? Makcik tu tak jual tisu tu. Makcik tu memang part of the syndicate lah. Mufti Meng lah Tak, ni orang. tisu tu Wali lah, Wali Songo lah. Tapi memang itu experience aku. Aku cerita pasal orang turun tangga ni pun sama juga. Dulu masa aku kecil-kecil sekolah rendah, kalau kat JB tu flat lakin tau. Dulu ada saudara aku duduk kat flat lakin tu juga. So dia ceritakan kisah jiran dia ni. So jiran dia ni ada anak macam bujang lah, dalam 2-3 orang benda macam gitu. So 3 beradik ni umur rapat-rapat, tak jauh sangat. Mungkin beza jarak setahun 2 tahun macam gitu. Jadi sebabkan 3-3 rapat, masing-masing ikut perangai masing-masing tau kan. Kalau kata yang abang dia ni suka melepak-lepak tempat snooker ke apa benda apa semua, yang adik-adik ni pun ikut juga. Jadi yang mak ni dah penat lah. Dah penat tau asyik duk nak bercakap apa benda je. Jadi dia cakap dekat adik-beradik ni, satu hari tu dia orang balik lambat lah 12 lebih ke pukul 1 benda tu. Balik rumah mak dia bising lah kan. Mak dia cakap, korang ni semua apa benda lah nak jadi apa semua kan. Lepas tu mak dia cakap tau. Mak dia cakap dengan dia 3 beradik. Dia cakap, Aku dah cukup lah Adi. Ni last lah aku nak cakap benda semua. Aku cakap pun mulut dah berbuih. Dah cakap korang memang tak dengar lagi. Kau buat rumah ni macam hotel kan, suka-suka kau bila nak keluar, bila nak balik apa benda semua. Inilah aku cakap. Lepas ni kalau kata kau balik lambat lagi, tak. Kau jangan balik lah. Lepas ni kalau kau balik lambat lagi, Engkau nak balik kau tak jumpa jalan rumah. Kau tak jumpa jalan balik. Ui. Dia cakap macam itu. Dia cakap, doa mak. lepas ni kalau kau balik juga decide untuk balik lambat ni, kau tak jumpa jalan balik rumah. Mak dia cakap macam tu. So lepas dia dah cakap macam tu, yang macam masuk sikit macam okey lah, Ada kesedaran macam okey lah, mak aku dah cakap macam gitu benda semua. Not so much dia dengar, dia hit advice mak dia ke apa benda, tapi just so happens keesokan harinya tu 2 orang beradik ni, kalau tak silap aku yang the second and third child ni, ke yang the first and the second one, macam hari tu macam rasa macam malas nak keluar. Faham? Dia malah nak keluar rumah. Jadi bila dia malah nak keluar rumah, dia pun
macam keluar gitu petang-petang apa segitu dah balik Kiranya rumah lah dah macam dulu lah. Bukan dulu, semalam. Oh faham. Benda tu berlaku semalam. Ni cerita hari ni. So dia cakap apa, okay balik ada rumah. Lepas tu mak dia pun tengok, okay dah. Lepas tu mak dah sampai pukul berapa tu, mak dia pun tanyalah ni adik-beradik dia kan. Ni mana? Abang contohlah, kalau kata tu abang sulung dia ke benda sebab dia 3 adik, aku tak tahu yang mana satu. Dia cakap so aku cakap dengan dia macam ini abang kau mana? Dia cakap tak tahu. Kita memang tak ada plan apa pun malam ni, memang tak ada kata plan nak keluar. Dia pun tak ada cakap dengan kita dia pergi mana apa semua. Kau pergi cari abang kau apa semua kan. Lepas tu so dia nak dia nak keluar tu, dia nak cari tu, dia keluar turun sampai parking lot apa benda apa semua, tengok motor abang dia apa semua tak ada. Tak ada lah kan. Lepas tu cari pergi tanya, pergi tempat dia selalu lepak apa benda apa semua tak ada. Pergi sana pergi sini tak ada. Cari tak ada. Memang tak ada. So balik ke rumah, tak jumpa mak ni. Abang ni tak jumpa kat mana apa semua kan. Lepas tu cakap, manalah budak ni, memanglah degil, aku dah cakap dah apa semua kan, jangan balik lambat apa semua. So malam tu tak balik. Okay. Sampailah esok pagi. Esok pagi tu dalam pukul 8 lebih 9 macam gitu, orang ketuk pintu rumah dia. Okay. Gong. Di awal pagi lah. Buka, lepas tu ada macam 2-3 orang gitu. Orang flat lah. Tapi bukan macam jiran ke benda, orang flat. Dia cakap, lepas tu cakap lah dengan dia, siapalah Mak Limah ke apa nama mak dia. Mak Limah ini siapa? Anak Katakan anak dia Ali lah, nama anak dia. Ali. Orang jumpa Ali. Dia cakap, orang jumpa Ali dah tak nangis, sedarkan diri, dah pengsan dah. Dekat tingkat 6 dia cakap macam tu. Okay. Rumah dia tingkat 9 lah tak silap aku. Okay. Macam tu lah. Okay. Lebih kurang. Tak sedarkan diri apa semua. Orang jumpa dia dekat tangga tau. Orang jumpa dia dekat tangga, lepas tu tak tahu kenapa dia, ada yang cakap dia tidur lah apa benda apa semua kat situ. So cakap ini orang semua dah bawa ke hospital. Allah. Nanti pergi hospital besar, pergi Allah tengok Akbar. ni apa benda semua. So pergi. Tak pasal-pasal lah. Pergilah anak beranak apa benda semua, pergi tunggu 3 hari lepas tu kot baru sedarkan diri. Lepas 3 hari? tu 3 hari lepas tu baru sedarkan diri apa benda semua. Lepas tu dia bangun tu je, dia terus pergi kat mak dia meratap kat mak dia. Dia cakap, mak ampunkan Ali mak. Kalau kata nama dia Ali lah kan. Mak ampunkan Ali mak, ampunkan Ali mak. Ali dengar cakap mak lepas ni, Ali dengar cakap mak, jangan cakap benda-benda macam gitu lagi mak, jangan cakap benda-benda macam gitu lagi mak. Lepas tu mak dia cakap, mak cakap apa benda semua kan. Lepas tu mak dia cakap, ya mak maafkan. Tapi mak dia tak ingat pun apa benda mak dia cakap ke benda tau. Okey gini apa benda semua. Okey, dia dah tenang apa benda gini, bawa balik rumah. Mak dia tak ada bertanyakan apa-apa apa semua, adik-beradik dia pun tak ada tanya apa benda lah. Dah lepas pada tu dalam seminggu ke benda macam gitu, baru dia tanya, sebenarnya apa jadi ya? Apa benda jadi? Engkau pergi mana? Apa semua gini sebab yalah anak dia macam trauma, dia takut dah merayu-rayu kat dia tu, dia biarlah anak dia bertenang dulu kan. So dah lepas minggu tu barulah dia minta anak dia cerita. So anak dia cerita lah, dia cakap malam tu anak dia memang balik malam tapi tak lambat pun. Selalunya balik macam pukul 3-4 pagi macam gitu. Awal sikit malam lah tapi tu dia still balik lambat. awal sikit tapi still lambat. Agaknya dalam pukul 1 ke benda, lepas pukul 12 macam gitu. Tapi still lepas pukul 12 lah dia balik. Dia cakap rupanya apa benda tau, dia dah sampai kat flat lelaki tu. Nombor 9 hilang. Dia Ada Kamal. Dia naik lift. Tekan tingkat 9, berhenti tingkat 6. Ting. Okay. Dia tutup. Pintu tu tutup. Grrrr. Ting. Tingkat 6 lagi. Tekan tingkat 9, tutup. Ting. Tingkat 6 lagi. Dah 4-5 kali. Ni apa hal? Bodoh lah ni. Benda semua dia keluar. Dia pergi Naik tangga. Naik tangga dia naik tingkat 6 lagi. Naik tingkat 6 lagi. Naik tingkat 6 lagi. So dia dekat tingkat 6 tu, dia cakap Ali naik pusing tu rasanya lebih nak dekat 100 kali dia cakap. Astaghfirullahalazim. Sebab dia takut, lagi laju Anxious dia lah naik dia pergi. Betul. tangga tu. Kan?
So alah tangga flat lakin kau pun pernah pergi kan flat lakin. Bukannya jenis tangga yang besar tu, jenis tangga yang kecil-kecil halus tu. Kan? So naik straight gini pusing, kau naik straight lagi satu. Naik straight gini pusing, naik straight lagi satu. So dia sekali lompat boleh 4-5 nak tangga, 4-5 nak tangga kan. Dia boleh pum, tengok luar. Boleh. Maknanya dekat tepi kan, boleh Dia tengok dekat luar. situ, dia dekat situ juga. Sampai situ dia tengok, ini tingkat 6 lagi. Uish. Naik, tingkat 6 lagi. Mental siul. So dia stay je dekat tingkat 6 tu sampai dia dah penat letak, mampus punya, dah tak tahu nak buat apa benda. Dia macam dah histeria, pingsan tu kat situ. Itu pagi tu orang jumpa dia dekat tangga tingkat 6 tu. Itu jiran maksa aku cerita. Masa tu kita orang pergi beraya. Kita orang beraya rumah maksa aku. Lepas kat situ, lepas tu Dekat flat yang sama lah. lepas tu mak teh aku buka cerita. Apa? Lepas tu sebab mak teh aku duduk tingkat berapa, tak tinggi pun. So macam selalunya aku dengan cousin aku suka naik tangga je. Bapak dia yang tak naik tangga kan. Tunggu orang semua dah penuh. Sebab selalunya bapak saudara apa semua memang akan turun naik tangga juga. Dah semua berpimpin macam gini. Ni turun. Betul tak ni? Dah tukar tingkap belum? Okey turun. Cepat turun. Turun. Seriau tu Mal. Gila takut bodoh. Bapak dia kalau bayangkan sangkut kat situ. Tak. Tu tak apa Deng. Kau bayangkan macam aku boleh faham flat lakin tu mungkin demi tangga kau boleh nampak luar kan. So adalah cahaya bulan ke apa. Kau bayangkan apartment moden. Yalah yang jenis dinding gitu kan. Aku rasa 3 minit pun kau dah black out lah. Ya betul. Kau panik kan? Itu memang sebab macam flat lakin tu memang lepas kan. Kau bayangkan hujan, kau boleh nampak. Hujan, apartment tu modern macam lu kata dinding, jenis yang tak ada maintenance, lampu emergency je ada. Lepas tu yang jenis lampu dah Tak, kalau kelip. macam Phone apartment kondo tu 10% kan dia bye. masuk pintu rintangan Lighter, api. tinggal lighter betul. je bye. Dengan memang orang akan pakai apa nama dia, akan pakai lift. Orang tak lalu sangat dekat tangga. betul. Lepas tu kau pengsan kat tingkat 6 Ui. sampai geput. Sampai Sampai tadi geput. maggot dia keluar. Betul. Ya, Aku betul tu. betul. Kalau Tapi kau cerita laki ni aku ada satu sikit je. lakin tu mak makan ikan campur jangan cerita tu. Cerita laki ni Selalu ni pergi, cerita Mat. cousin Selalu. aku paling tua. Masa tu dia dekat UiTM Lakin. Oh, tiba-tiba sejuk Mal. Dia cerita dia pendek je, tapi dia memberi kesan kat hidup aku lah. Bila aku diingat dia memang aku macam surau. Ya. Dia tengah study dekat Ya. UiTM kat Lakin tu. Ya. Jadi dia duduk dekat library malam tau. Ya. Dia duduk kat library. Dia tengah Public study. library kat Johor. No, dekat UiTM punya library. Library tu dia boleh access lah malam. Ya, dia malam librarian ya. ke Tu study macam tu apa lah. So malam dia nak buat assignment dekat library tu lah. So bila dia duduk library kan table tu panjang. Jadi dia duduk seorang, dia buat kat situ. So dia perasan belakang dia adalah beberapa orang lagi. So end up tinggal dia, meja dia dengan meja belakang dia je. Yang lain semua dah tak ada. And malam tu, so bila ada sekali tu dia tengah tulis, pen dia jatuh. Dia ambil pen, dia tengok belakang, tak ada kaki. Tahu. Orang belakang dia ni tak ada kaki tau. Literally tak ada kaki. Macam ni lah. Lepas tu dia dia macam dah tak sedar hati. Dia ambil, dia terus kempas barang dia. Dia pelan-pelan, dia tak nak tengok belakang. Dia pelan-pelan Belah. nak belah. Lepas tu lagi yang belakang tu tegur, dia ingat kita tak tahu ke yang dia tahu kita tak ada kaki. Orang tu cakap macam gitu. Member terus pengsan. Esok baru orang jumpa dekat situ. Cakap dia kenapa apa semua ni kan. Semalam ada benda tegur dia kata. Dia cakap macam gini, dia ingat dia tak tahu ke yang dia tahu kita tak ada kaki. Masa bapak dia bila aku fikir balik, kebayang kalau kena dengar benda tu. Dia dah tahu orang tu tak ada kaki, tapi dia macam buat tak nak tahu. Lepas tu orang tu tegur, kau ingat aku tak tahu, kau dah tahu ke benda tu. Ya. Bapak dah seram tu. Kat library orang tegur gitu. Benda yang paling rare nak tegur pasal kaki kan. Gila bye. Cerita pasal tak ada kaki ada benda lagi? ni semua. Dia orang ni betul ke duduk JB je? cousin aku memang okey, dia ni family cousin aku ni adik-beradik semua benda semua memang rapat, apa benda semua tak ada yang macam berjauhan dengan family benda semua, very tight knit punya family tau dia orang ni. So abang yang sulung dengan yang second ni umur agak rapat. Jadi kawan-kawan yang diorang kawan ni pun diorang kongsi kawan lah kan. Kawan abang ni pun kawan dengan adiknya juga. Kawan-kawan apa jugalah. semua, macam tu kan. So berkawan macam gitu. So memang duduk dekat JB je.
Lepas sekolah apa benda, semua pun masing-masing semua bekerja dekat Johor Bahru. Jadi masa tu dekat JB, dia ni dua beradik decide dengan kawan-kawan dia orang ni, aku rasa dalam around 6 to 8 people lah macam tu, if I'm not mistaken lah. Around 6 to 8 people macam cakap, "Oh jom lah kita pergi sewa kat kondo baru naik." Aku lupa apa nama kondo tu dia. Yang Dekat kita JB duduk tu ke? Tapi aku lupa. Itu dah tempat favourite kita. Itu modern lah. Itu tempat baru. Ini masa zaman tu lah. Masa tu dia orang pun baru-baru macam itu level-level macam orang tengah study punya umur kan, 21 ke 22 macam gitulah lebih kurang. Aku pun timeline itu aku tak berapa ingat bila. Tapi dia orang dah maknanya dah tak bersekolah lah. Dah boleh ni semua. So okey lah, jom lah kita sewa rumah kondo tu, sebab semuanya kata macam jom lah kita dah tak payah tak payah duduk dengan family lagi, kita duduk bujang ramai-ramai macam itu. Tapi semua dekat Johor Bahru je. Rumah mak bapak semua keliling je kan. So saya punya duduk dekat situ. Sewa murah. So pergi masuk, semua masuk duduk kat situ. Happy lah ni kan. Okay, best lah apa benda pun. So diorang ni semua ramai-ramai pun profession bekerja semua berbeza-beza. Orang ni kerja tu, kerja ni, apa semua berlainan lah macam gitu. So kes ni rumah ni dia memang taram semua orang. Kalau kata ada 8 orang, 8 orang dia kacau. Dia tak ada terpilih punya. So cerita-cerita yang orang-orang yang lain-lain ni dia very minor lah. Tapi ada dua yang bila aku dengar memang tegak seram gila babi lah benda tu. So salah seorang daripada ni dia kerja macam shift. Macam tu tau. Dia macam kerja shift. Jadi ada macam malam, siang apa benda gitu. Jadi time dia tu tak tentu. Jadi yang the first case ni dan kedua tu, yang the first one ni berlaku dengan adik dia. Kan ni tadi dua adik ni kan, si adiknya. Yang abang ni tak ada masa tu dekat rumah. Jadi dekat rumah tu ada bertiga. Yang cousin aku ni duduk dekat hall. Lepas tu seorang dekat dalam bilik, seorang lagi bawa balik kerja. Lepas tu alhamdulillah sembang-sembang situ. Lepas tu yang kat dalam bilik tu pun keluar sembang. Lepas tu yang bawa balik kerja ni pergi masuk kat dalam bilik tau. Lepas tu dia dah masuk kat dalam bilik, apa benda lah, mandi lah, apa benda semua kongkang. Yang duduk dengan cousin aku dekat luar ni pun cakap, dah okey lah, ini apa dah cerita pun tak ada cerita kat TV semua, aku masuk lah tidur. So dia sebilik dengan mamat budak yang bawa balik kerja ni. Lepas tu dia pun baring. Lepas tu dia masuk bilik dah gelap. Bilik dah gelap. Yang budak yang balik kerja tadi tu tengah macam baring menghadap ke belah sana. Contohnya kalau sini pintu, dia dah menghadap belah sana, dia baring, dia main telefon. So kau nampak lampu dekat muka macam gitu tau. Tapi dia menghadap belah sana lah. Faham? Lepas tu dia pun baring kan. Tak boleh tidur. Pusing tak boleh tidur. Lepas tu dia macam try lagi, macam nak terlelap, masih tak boleh tidur juga lagi. Dah lama pusing macam tu pun tak boleh juga tau. Lepas tu lalas tiba-tiba dekat luar orang dengar orang buka pintu benda semua. So macam housemate benda semua ada balik lagi kan apa. So dia pun baring lah macam gitu kan. Baring, lepas tu macam tak sampai macam 10 ke 15 minit macam tu, orang ketuk pintu bilik dia. Oi, buka. Buka. Apa benda ni kan? Apa kan? Lepas tu dia buka. Apa hal ni cakap? Kau buat apa? Tidur lah, bodoh dah malam bro semua kan. Dia cakap macam tu, tidur lah. Kau tidur dengan siapa? Cakap tidur dengan ni lah. Contohnya kalau bilik tu aku dengan Jamal, aku tidur dengan Jamal lah. Cakap, kau betul ke tidur dengan Jamal? Dia cakap macam tu kan. Aku tengok Jamal kat dalam bilik, buka lampu, pap, Jamal tak ada bodoh dalam bilik. Macam mana Mal? Rupanya orang yang ketuk pintu balik benda semua Jamal. Jadi siapa yang balik kerja tadi? Allah. So tak ada orang pun. Siapa yang baring duk main telefon muka berlampu tu? La ilah. Si bodoh. Bapak dia terus rebah sel budak tu. Yang dekat rumah tu terus rebah. Dia cakap, kalau aku pun rebah, terus kebah. apa benda? Aku buka pintu,
kata aku buka pintu tu, Non yang bercakap dengan aku kan. Non yang bercakap dengan aku, kau tidur dengan siapa? Siapa kat dalam bilik pasal? Sebab kenapanya dia ketuk macam gitu, cousin aku tu ada kat luar. Faham? Dia cakap, Mal, kau bawa balik? Dia cakap, aku bawa balik. Bukan tadi kau keluar balik lah? Tak ada, aku bawa balik. Kau jangan main-main apa semua kan. Okay. Ada awareness lah kat situ. Kan? Kau jangan main-main ni. Betul aku bawa balik ni. Aku nak tipu kau buat apa? Aku bawa balik. Dia cakap, tadi kau balik tadi. Kau berbual dengan aku. Kau pergi toilet apa semua. Boleh kan. Lepas tu ni pun, budak ni pun dah masuk dalam bilik, pergi tidur dengan kau pun semua. Tak ada, itu yang gegar bilik tu. Buka, ke tidur dengan siapa? Buka lampu, tak ada orang tu kat dalam bilik tu. So itu yang itu aku dengar macam gila babi saya. Kalau aku dah tak tahu dah macam mana nak react kan? Every time kau nak tidur malam, kau memang akan memikirkan pasti kau betul-betul ni betul ke kan, budak ni apa semua Aku macam nak gitu kan. pasti tu pun aku dah tak berani kan aku rasa. Yang Apa? satu lagi ceritanya, abang dia ni pula kena. So masa tu ada dekat rumah ada 4-5 orang. Tengah duduk, lepas tu semua cakap, jom lah kita lepak malam ni, kita keluar lah apa benda lah, nak pergi Kalabul Malami ke, nak apa benda ke kan. Nak cari. Lepas tu tak ada, semua macam okey lah. Semua dah okey lah. Cousin aku ni tak rasa macam nak keluar. Itu silap lah. Itu silap lah. Seorang. Itu jijik Dia lah. cakap malas lah, aku macam tak ada mood malam ni nak Kau keluar gerak apa lah, semua kau kan. gerak lah. Scene tak ada apa semua nak keluar. Lepas tu cakap jom lah kita keluar je, ambil angin ke benda ni. Tak payahlah korang, kalau kau nak pergi kau pergi lah. Dia cakap macam tu tau. Okey lah. So yang lain-lain ni pun siap masa time dia orang tu semua tengah siap-siap. Yang cousin aku ni duduk dekat hall lah kan, baring dekat ni TV apa semua kat hall, kat depan tu. So dia orang pun keluar. Keluar. Jadi tingkat dia orang ni tak adalah tinggi sangat. Lepas tu daripada tingkat itu kau boleh nampak kita budak-budak rumah kau. Kalau parking, kalau kita semua duduk rumah, aku boleh nampak kita Faizal, tengok kita kau semua dekat bawah. Macam itu. Jadi dia baring, dia dah dengar dah bunyi alarm kereta ni lah, semua dah semua dah nak gerak. Okey lah budak-budak ni dah gitu. Sekejap lagi dia duduk. Lepas tu dia macam baru nak lelap, orang ketuk pintu tau. Tung. Orang ketuk pintu. Lepas tu cakap, bodoh ni tinggal barang lah ni kan. Situ tinggal barang macam ni. Tung. Lagi. Lepas tu makin macam kuat. Lepas tu macam rancak. Dia cakap, sial lah, tunggulah kejap. Lepas tu dia bangun lah kan. Buka. So pintu rumah tu ada 2 daun tau kan. Satu daun yang cengek sikit kecil tu, satu daun yang tu kecil, lepas tu satu lagi yang besar tu kan. Dia cakap, nanti lah, kejap lah, tunggu. Ketuk lagi, go. Sekuat-kuat tidak. So dia buka ni, dia tekan pintu tu, dia tarik, buka. Tak ada orang tau. Tapi dia macam dia tarik, dia buka, lepas tu dia pusing je lah terus macam tu. Sebab orang nak masuk kan. Engkau ketuk apa benda? Pintu tak kunci. Dia cakap macam tu kan. Pintu tak kunci, kau ketuk apa benda? Pusing. Lepas tu tak ada orang masuk kan. Dia cakap, siapa sial lah kau ni main-main kan. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu dia pusing balik, pergi kat pintu, memang tak ada orang. Dia jenguk dekat pintu, daun tu, daun yang kecil tu. Dia jenguk macam tu. Dia jenguk. Lepas tu ada perempuan rambut panjang, tengah macam pegang baby macam gitu. Lepas tu gini, lepas tu dia cakap kat cousin aku, awak takut ke? Cakap macam gitu. Cousin aku terus kejang kat situ. Dia pegang itu, dia diri. Lepas tu dia cakap, awak takut ke? Macam tu tau. Bergurau pula. Dia dah keras macam tu. Pintu apa benda semua tak tutup. Dia gini. Mulut ni dah kumat kamit, dah tak tahu baca apa dah. Kan? Terus lari, masuk dalam bilik, tutup pintu, boom, kunci, tak. Si bodoh tak payahlah. Sial ada. Kan? Tutup pintu, lepas tu dia baring. Habis pintu depan tutup, buka tak tahu lah. Terbuka lah. Sebab dah takut, Ya. terus lari. Aku berkejut. Dia dah dekat dalam bilik, baru dia cakap, pintu rumah aku tak tutup ni, dia masuk. Kan? So daripada dia baring atas katil, dia baring kat lantai. Lepas tu dia tengok dekat tu pintu kan. Tu pintu kat bawah tu. Tak payahlah bodoh. Dia tengok kat bawah pintu tu, lampu. Dia tengok ada benda jalan. Sekejap lagi dia nampak ada benda. Tak gila bodoh. tak slow je tau. Macam bayang-bayang kan kat bawah pintu tu kan. Kau ajar cerita dia. Dia dekat dah tempat dia. gigil lah ni dekat dalam bilik ni. Kenapa? Lepas tu dia tap.
Dia berhenti depan pintu. Cakap ini macam mana aku nak keluar apa semua kan. Ni dah takut dah ni, nak menangis pun dah tak boleh menangis. Dah memang rumah ni cerita dia. kat dalam bilik. Benda tu dah kat dalam rumah. Sebab pintu dia dah terbuka. Jadi dia baring dalam bilik dia, tengok bawah pintu bilik dia. Faham? Dia dulu wala. So dia dah nampak kaki dia kat situ. Lama tau. Lepas tu dah lama, lepas tu kaki tu jalan balik. Tak keluar, hilang. So dia cakap, aduh ni macam mana ni? Ni macam mana ni? Aduh ni macam mana ni kan? So dia cakap, aduh macam mana dia Kalau nak, aku dah kejung tak boleh fikir apa tu. apa benda dia nak buat ni kan? Nak buka takut benda tu duduk kat orang tamu ke apa benda. Tapi so otak dia macam dia dah tak boleh nak fikir apa benda tau. Jadi last apa yang dia buat, dia panjat tingkap bilik dia tu, dia La buka. ilaha So illallah. tingkap bilik dia tu kan, Terus berendah ke bawah. tak. Itu memang jatuh ke bawah lah. Ha. Tapi tingkap bilik dia tu, bila kau buka daripada bilik dia tu, dia Ada punya latch rumah pula. Rumah yang kalau dekat kondo dia rumah yang ujung. Dia bukan rumah dekat tengah-tengah Faham, bangunan. faham. Rumah dekat ujung. So dekat ujung, Ada macam so awning pintu pintu ni, bayangkan ni pintu rumah kau. Lepas tu sebabkan rumah kau paling ujung, kat tepi ni sekali. So kat tepi tu ada yang kau boleh tengok bawah. Faham. Kan. Tapi yang kat tengok bawah ni, dia bukannya sampai kat sini, dia Kau boleh pijak lah kalau kau dia keluar. sikit. Dia faham, keluar faham. sikit sampai ke hujung bangunan tu kan. Ha. So kau kau nak masuk rumah kau kena jalan baru masuk sini. So Faham. sini daripada lift. Sini daripada lift, pintu rumah. Lepas tu kalau kau straight je, kau pergi ke ujung tu, kau boleh pegang benda tu, tengok bawah. Faham. Rumah kat bawah situ kan. Oh, dia keluar ke situ lah. Tak, dia daripada dalam bilik dia, kalau kau buka tingkap tu, kau nampak latch tu. Tempat. latch. Maknanya tempat ni lah yang aku tunjuk nak cakap pijak tadi. tu, So kalau kau jengok dari situ, kau boleh nampak bilik Jauh. cousin aku tu tau. Dekat je, dalam rumah je. So ni separated by a wall je lah. So maknanya kau keluar, kau dah nampak pintu tu lah. Yang bukan pintu lah, macam latch tu lah. Tak, Kau kena keluarkan badan kau lah. Kau kena pergi ke sana lah. Kau buka pintu tak nampak apa, dinding je lah macam tu. Kau keluar rumah kau, belah kanan tu, belah kiri kau jalan nak pergi lift. Belah kanan tu kau pergi ke hujung bangunan tu lah, nak tengok bawah. Apa benda semua besi tu kan, yang selalu dia buat dekat kondo-kondo. Faham, Macam faham. tu. So dia buka tingkap tu, dia nak tengok daripada kat situ. So dia buka tingkap, dia tengok, dan dekat latch tu perempuan tu tengah macam gini, lambai kat dia. Macam ni. Terus kejang, pitam, flat terus. Allah. Main-main. Sampailah dia, aku tak tahu dia sedar macam mana, member-member benda semua dah balik. Baru dia cerita lah. Dia terus cakap, dah ini aku rasa ni dah lebih sangat. Kita pindah balik rumah mak bapak masing-masing. Dah tak payah lagi. Balik kesudahannya. So last semuanya rumah tu pun dah tak duduk lagi. Semua keluar. Tapi orang-orang lain pun semua kena kacau juga. Faham? Semua orang yang duduk kat situ, semua dapat experience seorang sikit. Ya tu. Tu lah cerita dia. Jadi memang Orang kata macam dia kata Mamul tadi lah, rahsia dunia ni banyak yang orang kata apa, tersurat yang ada, yang disembunyi semua masih ada lah kan. Kan? Macam kita borak 2 episod lepas, kita kata macam kita share dunia ni dengan benda-benda yang gitu. betul. Kadang-kadang macam hantu ni kita tahu macam benda jahat ke apa benda macam gitu kan. Tapi kita selalu juga dengar, kalau dulu kat sekolah ustaz-ustaz cakap macam Ada jin baik. ada jin baik, ada jin betul. Islam. Kalau kata kau semayang, kadang-kadang nanti dekat masjid ada orang tap dia nak jadi makmum kau, apa benda apa semua kan, jin-jin ni. Ya, betul. Benda-benda macam gitulah. So bila kalau kata kau dah kena tap, kau kena ubah niat kau jadi imam. So that Tapi kau tahu kau sebenarnya tak siapa kat situ kan. benda macam itu. Tapi benda tu aku dulu bukanlah kata tak percaya, tapi macam ya ke jin dalam masjid nak tap kau benda Kau apa semua kan. jangan. Macam gitu kan. So tak ada, aku tak rasa benda tu macam tak betul, tapi macam Betul ke? Betul ke? Really ke boleh jadi macam gitu? So masa dekat rumah aku kat JB sekarang ni. Okey. Alamak, dah tahu pula rumah lu kat ni Amal. Rumah aku Last Rumah aku tu, adik aku yang kecil macam pernah nampak macam kelibat toyol ke apa benda kat dalam bilik kakak dia. Lepas tu adik aku yang perempuan, macam kita orang tengah main basikal dulu kecil-kecil kat luar, ada orang berbisik kat telinga dia, panggil dia apa benda semua. Tapi aku tak pernah kena apa-apa tau. So semayang selalu subuh apa benda apa semua, selalunya solat yang kita suka lengah-lengah kan ni isyak.
Betul tak? Betul. Kan sebab apa? Panjang. Panjang. Sampai Waktu subuh. dia terpanjang, mungkin betul-betul kau anjak sampai sebelum nak tidur tu nanti ajak lagi aku isyak benda apa semua kan. Itu pun robot lah. So aku masa tu aku nak sembahyang isyak. Aku ingat lagi. Aku nak sembahyang isyak. Insya. Dah Aku anjak, memang aku anjakkan betul-betul lah. Aku dah mengantuk betul segini, lepas tu baru aku nak tidur. Masa tu dalam pukul 12 lebih. So dekat bawah ada orang. Dekat bawah, bapak aku ada dekat bawah lagi. Tapi dia dah tengok TV, lepas tu dia tertidur. So aku tak kacau lah. Lepas tu TV dia kuat tau kat bawah. Jadi aku akan semayang dekat depan bilik aku, which is ada hall kecil macam ni. Ya. Kat atas tu lah. Kat atas lah, hall besar-besar macam ni. Faham. Lepas tu aku selalu aku semayang kat situ. Tapi bila semayang kat situ aku dengar TV kat bawah. Macam alamak, mengganggu pula kan ni macam gini. Aku tak suka semayang dalam bilik sebab kat situ aku suka semayang macam situ macam berangin, benda semua selesa nak semayang. Yep. Jadi aku turun bawah, pergi perlahankan TV pula. Lepas tu aku naik atas. Bapak kau tengah tengok time tu. Tengah tengok tapi dia dah tertidur. Oh, okay. So aku turun bawah, lepas tu aku perlahankan TV. Aku naik balik atas. Aduh, aku masih dengar macam sayup-sayup lagi. Aku turun balik bawah, aku tutup TV. Bila aku tutup TV, tak usyuk. Lepas tu aku tutup TV, aku naik atas. Bila aku dah tutup TV tu, rumah tu terus jadi senyap tau. Daripada yang tadi kuat, perlahan sikit. Lepas tu aku dah tak dengar apa-apa. Terus senyap macam gitu. Bila gitu, bentang sejadah. Bila bentang sejadah, macam ni kan. Belakang aku ni dinding. Okay. So aku akan semayang bentang sejadah. Kiblat akan menghadap pintu bilik aku tau. Okay. So aku memang Nampak semayang lah. betul-betul dekat dalam pintu Kalau bilik kau aku. tak tutup pintu, kau nampak straight terus lah. So pintu bilik aku masa tu memang terbuka. Adik lelaki aku dah tidur dekat atas katil lah. So pintu adik perempuan aku pun tak terbuka besar tapi terbuka sikit macam gitu. Dua-dua bilik dah gelap. Lepas tu rumah dah senyap apa semua kan. Dengar bunyi kipas dekat hall tu kan. So kat rumah aku dinding hall atas ni bapak aku ada install ampayan yang boleh lipat tu, yang boleh tarik lipat semua. So masa tu mak aku ada sidai macam adalah sikit-sikit lah baju apa benda apa semua macam gitu. So aku sebab benda tu tengah terbuka macam gini, selalunya kalau benda tu rapat aku akan semayang rapat ke dinding. Kan. Tapi bila dah macam gini, aku dah letak macam gitu, lepas tu aku nak takbir macam alamak. Aku rasa macam belakang ni macam sesuatu lah. macam ada orang gini-gini pula. Macam, Aduh, tak selesa lah kan. Kita usyuk, okey lah. Macam mana aku nak buat ni kan? Macam mana aku nak buat? So lepas tu aku duduk, aku tengok kan. Macam mana aku nak buat? So apa aku buat tau? So ni dinding. kain tu depan muka dia. Tak bukan. Ni dinding. Ni baju kan. So apa aku buat? Aku bangun. Aku angkat baju ni semua, aku pindah. letak dekat, sebab situ ada 3 row. Paling belakang aku angkat, aku letak dekat row paling belakang sekali semua baju-baju ni. Lepas tu aku rapatkan semua. Rapat habis. Baju dah kering dah pun. Faham. Mak aku dah sidai dah lama. Tapi tak angkat lagi kan. So Kenapa kau tak angkat masuk dalam bakul? tak ada semayang. Tak ada baju mak aku kalau kata macam gitu, baju yang nak bergantung tu gosok semua memang akan baju yang bergantung bukan baju lipat. Gosok ke apa. So baju tu semua aku dah cakap okey lah angkat. Lepas tu dah malam-malam macam gitu, tak ada masa aku nak fikir sort banyak baju lah apa, kita Paling lah mata aje. dah mengantuk kan. So Semayang aku pun angkat, aku letak dekat row belakang sekali tu, aku rapatkan. So baju adalah tebal-tebal macam ni kan. So kat sini. So aku dah rapatkan gitu. Lepas tu so aku tinggi lampai. Biasa, 7 kaki lah. Jadi ampai tu tak kena kepala aku. So aku berdiri dekat ngam-ngam. bawah ampai tu. So aku diri gini, ampaian tu dekat atas kepala aku. Maknanya baju tu sebelah kau lah. So baju tu tadi kat sebelah aku. Betul, belakang confined aku, space tu. belakang aku dinding. Pandai. Lepas tu kiri aku pun dinding. So aku cakap okey, ini dah tak ada orang dah boleh kacau aku lagi. Ya Tak ada Allah. tangan nak siapa-siapa daripada belakang ke apa benda semua kan. Kat takbir semayang. Semayang. Masuk rakaat ketiga. Kau dah kat depan sih. Masuk rakaat ketiga, aku naik dia, Allahu Akbar. Bulu rumah aku mau naik tau. Tu macam cakap, apa hal ni? Naik kan? Relax mah. Lepas tu dah naik macam ni. Naik.
Sekejap lagi ke tu kat bahu belah kiri aku, pap macam ni. Kuat gila babi, dia tepuk macam ni. Sabar. Bila macam tu je, bila dia tepuk macam tu, aku tu cakap, ya Allah, dia dekat atas bertinggi. Oh, Tinggi kat gila atas tu. tu. Siulah. Otak aku terus register benda tu. Ya Allah, dia bertinggi kat atas. Kan? Bila kata tepuk macam itu, nak ubah niat jadi makmum lah, apa imam lah, apa semua dah hilang. Otak aku terus dah terbayang dia duduk bertinggi kat atas tu, betul tepuk di bahu aku. Dia pijak ke apa aku tak tahu lah kan. Kau tak bagi sound kan. Tapi kuat bahu belah kiri aku. Kau depan lah bayangkan sikit dia kan. dia daripada mana? Dinding aku dah rapat habis, dinding Faham, belakang. faham. Kiri aku memang dinding. Ya, faham. Kanan aku baju. Aku nampak Tak ni semua. mungkin tak ada lah apa. kan. Logik akal So lah. logik akal aku terus cakap, baby dia bertinggi sial dekat atas benda ni. Kimak tahu aku Siul lah. tutup lah tadi benda tu kan. Bertinggi. Otak aku dah register macam gitu. Sejadah semua aku cekup. Lari masuk dalam bilik, masa sejadah aku lompat atas katil, tidur terus. Dengan kain plekat, dengan apa, semua terus sampai pagi. Tapi aku betul. tutup semua sekali. Gila Betul. babi tu. Macam lo cakap, benda-benda gitu time semayang, aku every time kalau semayang macam malam lah, macam kat bilik aku, kecil je lah sebab ada PC apa semua. So sejarah tu ngam-ngam gitu. And ni ada aku punya PC kan. Aku sampai sekarang aku tak berani sembahyang off PC. Aku akan biar video ke apa main, tapi aku akan offkan sound volume lah. tu kan. Macam lu cakap aku takut benda tu macam kalau kau off PC, sebab aku suka dalam gelap. Even aku semayang pun gelap kan. Aku takut bila kau sujud ke, kau rukuk ke kan, kau bangun kan nak tabiatul ilham tu kan, sekejap lagi kalau dia berdiri di depan kau, kau berdiri, Overthinking tu. tak, bukan Kau banyak sangat tengok ni. sedangkan kau movie. macam kau dalam conscious kau pun, kau baca Al-Kafirun pun belum tentu jumpa jalan keluar. Bila kau jadi keadaan fikir gitu, betul kan. memang tak jumpa lah. Tengah semayang tu Pusing kan. Takkan hantu. Aku ya. fikir takkan hantu, tapi dia gila babi sal. Dah start lah. Dah start. Sorry Dah boleh buat penutup lah. Betul lah. Tapi aku nak cakap satu lah. Bila aku dah besar, bila aku dah menganjak dewasa 3 series ni, benda yang menyeramkan, benda yang paling angker yang berlaku dalam hidup aku, sebab aku tak ada banyak experience macam korang kan, aku rasa benda yang paling menyeramkan adalah bila kau tengah-tengah malam, kau keluar kereta, kau masuk kereta, kau drive, kau pergi satu tempat ni, kau buka pintu tempat ni, masuk kad kau, you have insufficient balance to perform the transaction. Dah 30 bulan non. Kalau kau fikir seram tak? Seram bye. Bye, seram bye. Member janji nak bayar. Jadi aku call lu. Member janji nak bayar payment. Aku tak kalau masuk. benda tu jadi aku tunggu kau Molanon. Itulah kawan-kawan, sedikit, bukan sedikit lah, banyak lah. Banyak juga. Sebab dah 3 episod pasal benda-benda yang angker ni kan. Cukup. Cukup lah. Kita Anggap tak ada orang tepuk bahu kiri Jamal dalam kereta. Bodoh. Tak bayar lah. Tapi yang bagusnya dalam episod ni, Jap, kita satu hala kan. janganlah bala tak baik. Kita satu hala. Jalan pulang maksudnya. Jalan pulang. So bagusnya episod kali ni kita, orang kata apa, ada cerita yang orang kata apa, dari banyak segi lah. Kiranya tak ada yang kita sendiri yang alami, macam kawan-kawan lo, kawan-kawan Deng. So kita tahu lah macam aku pun pernah pergi tempat tu, tapi mungkin experience korang lain kan. Macam Highland Tower, macam Deng cakap, apartment flat tu, benda tu berlaku banyak kali lah kat semua orang. Bila kau dulu kecil-kecil, majalah Mastika semua favourite lah cerita-cerita gitu kan, Highland Tower, flat apa semua. So dia boleh jadikan macam iktibar satu lagi, macam pengalaman hidup yang paling berharga untuk kau. Bila kau cerita balik pun, it still give that chills to you lah. Macam kita pun cakap kat Jamah sampai sekarang penonton tengok, kawan-kawan. Dia boleh zoom lah tu nanti. Itulah dia. Jadi apa, penutup bagi aku pula, pada aku benda-benda banyak lagi dalam dunia ni, benda yang kita tak faham. Betul. Banyak benda yang itu. So jangan jadi itu judgemental terlalu awal. Betul. Harap-harapnya dijauhkanlah daripada kena experience benda-benda macam tu. InsyaAllah. Tapi Percaya sekiranya kalau kata apa, Jadi tu rezeki terjadi lah. rezeki lah. Kira macam Pengalaman hidup kau. pengalaman hidup kau, apa benda semua kan. So jadi jangan terlalu taksub dengan benda tu juga, yang sampaikan kau
Jangan tak boleh buat apa-apa, tak boleh nak ke mana-mana. Jangan overthinking. Jangan overthinking. Jangan cari over benda pasal lah. semua. Senang cerita lah. Kalau kata benda tu kalau benda tu ada, kalau kata tak ada jangan cari pasal cari. lah. Macam Jangan gitu cari. kan. Jangan jadi macam Maulana. Benda-benda yang Jangan korang macam tengok kat Maulana. YouTube pasal benda-benda gini, tengok je lah. Jangan mencuba-cuba. Betul. Pasal once kau dah terkena, sulit nak keluar. Kan? Kalau betul lah kena. Kalau ada Untuk aku penutup, benda ni ada, benda ni wujud, kita wajib percaya yang dia wujud. Jadi kita tak boleh elak daripada dia. Kan? Maksudnya kehidupan seharian kita ni emang dia juga. Cuma antara kita nampak dan tak nampak, ada dengan tak ada je. Netherworld lah, Netherworld. Dota panggil Netherworld. Netherworld lah. macam lagu Ibn Nasir ada tak So ada. kalau kita terlalu takut, dia jadi berani. Kalau kita berani, dia jadi takut. Yalah. Hashtag Mat Debor. Okay. Aku tutup aku bagi contoh yang bagus lah. Benda-benda debor-debor ni ya. Sekali aku balik dia main kompang. Pergi lepak minum dulu. Lepak minum tu dia orang dah cerita-cerita hantu. Rumah aku memang orang kampung. So nak balik tu jalan kaki. Taklah jauh tapi dalam 10 minit agak nak sampai rumah. Sampai dekat rumah tu saja. Sampai je rumah memang dah gelap. Lampu pula memang gangam tutup. So aku memang dah debor lah. Automatically otak aku memang fikir lorong ni memang senyap ni. Rumah aku lagi 3 biji. Sampai sana mesti something will happen. Sebab aku dah rasa bulu roma semua dah naik kan. By the time tutup pagar je everything semua, lagi naik bulu roma. Lagi cepat. Ada momen aku tutup pagar, aku lock terus strike dengan laju. Strike hei kaki kan sampai pintu. Sampai pintu tu, nak buka pintu tu kan, lagi teruk dia punya anxious. Tahu dia punya anxiety tu memang lagi teruk. Terus cari kunci ni, flipping keys. Tak tahu, tapi kunci tak banyak pun, sikit je. Sa sekali, bam, aku terus terlepas kunci. Rupa-rupanya apa? Jiran selang rumah start motor tu stroke. Kain. Itu namanya overthinking, Mat. Itu bawa overthinking. Padahal tak ada apa pun. Tapi dia start motor tu memang time dia memang aku tengah. Ya tu. Macam cantik movie lah. lah. Betul. Gimana? Betul. Mal, daripada kau Mal, penutup sebagai Mat Debor, ada camp motivasi untuk peserta-peserta Mat Debor? Tak ada lah, sebab dia aku tak ada lah pernah nampak macam wah macam awak takut ke? Memang minta jauh lah, jauh. Tapi benda ada. aku memang percaya lah benda-benda macam Balik ni. rumah Kau nak experience lah benda ni. Balik Tak, rumah sekian Uki. terima kasih tak perlu. Sebab dah banyak juga tengok macam orang berubat apa semua kan. Nyata lah. Bendanya fizikal biasa lagi dia. Tapi perangainya pelik-pelik. Aku percaya tu yang aku jadi, sebab jenis orang yang tak takut ni kadang sebab macam alah mana ada apa, tak pernah nampak benda tu yang takut ke, yang kurang takut ke. Aku pernah nampak yang kurang takut. Tu pun dah cukup Takut untuk kau. sebab Betul. daripada yang aku nampak benda tu, lepas tu tolong okey, jom lah kita pergi buang benda ni. Nak pergi buang, faham. aku dapat rasa je benda tu. Benda tu memang wujud dan dah nampak. So jangan Macam orang kena rasuk tak lah. boleh ambil mudah agak lah. So benda gini. percaya, sebab bila aku dah nampak benda-benda yang dah level macam ni pun, dah boleh tahu oh memang benda ni ada. Tu yang aku cakap kalau boleh tak payah lah, tak payah cari. Sekian terima kasih lah, sekian terima kasih lah. Sekian terima kasih. Situ cukup dah, cukup. Tu dah nampak orang. Cukup lah pengalamannya. Cukup. Habis dah. Habis. Habis dah. Aku Daripada pun duk tengok green screen punya room daripada tadi ni kan. Sebab lampu ni duk pegang kat mata. Nampak warna hitam, nampak macam gerak gitu sikit kan. So tu tak adalah nak ceritakan sudahlah tu sudahlah kita habiskan lah. itulah. Tu lah. Daripada jadi keadaan jadi menegangkan meneborkan. Kawan-kawan, seperti biasa pesanan kami untuk masyarakat di sana. Dekatilah diri anda dengan orang-orang yang anda sayang. Dan jauhkanlah diri daripada benda yang barang-barang yang terlarang. Jadi macam biasa, support kita orang, subscribe, like, leave a comment, leave a apa benda comment, semua. tajuk, cadangan Dan insya-Allah kita tunggu merchandise kita orang. Boleh betul tu merchandise kita orang, stiker. Comel. Okey, jadi insya-Allah masa akan datang kita mungkin akan teruskan lah siri angka ni, mungkin dengan guest-guest yang berbeza, mungkin akan ada back guest yang berulang. Jadi stay tune je lah.
dengan episod-episod Terima kasih yang akan semua orang. datang. Ingat, Terima kasih. jangan biarkan hidup anda diselubungi Selubungi misteri. Smoke machine.